InsyaAllah malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-38 daripada kitab 40 hadis Adab Orang Mukmin Akhlak Bil Syarmin, iaitu tajuknya ialah adab di masjid. Ya, tajuknya ialah adab di masjid pada muka surat yang ke-294. 294. Ya. Kita lihat ya pada matan hadis ini. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Mutarrif an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi wa raha adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, dia menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Mutarrif daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid wa raha, barang siapa datang ke masjid pada waktu pagi dan petang, maka Allah SWT akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid pada waktu pagi dan petang. Ya, maksudnya siang dan malam lah. Dia mula pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Pulang mari masjid. Tak kisahlah kalau sempat masjid dekat Al-Muhtadi lah, tak dapat sekarang kat masjid tanah. Yang penting setiap kali dia solat fardu tu di masjid. Kita niat macam ni tuan tak, khususnya bagi kaum-kaum bapa ni, ya, solatnya mesti di masjid. Makanya apa? Ya, Allah Ta'ala akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga. Maksudnya dah ada tempat dah, lega dah kan. Dengan kita pulang alik memang di masjid ni dah ada tempat di syurga dah. Maksudnya apa tuan? Bila Allah Ta'ala dah sediakan tempat dalam syurga tu, jadi agak-agak ke neraka tidak? Tempat dah ada dalam syurga kan? Tempat dah ada dalam syurga kan? Jadi kita minta macam tu lah. Yang penting istiqamah yang datang. Pengenalannya, masjid ialah kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Kan? Kalau kita belajar ilmu sorah tu lebih kurang dalam dia isim makan. Isim makan ni tempat lah, ismun makan kan. Tempat sujud. Ya. Bagi umat Islam, ia adalah satu tempat suci dan mulia yang dijadikan sebagai tempat ibadah khusus. Selain sebagai tempat solat, masjid juga menjadi tempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan mengembangkan dakwah Islamiah. Ya, masjid bukan hanya tempat solat saja. Sembahyang fardu tu di mana confirm dia sebut masjid, tetapi fungsinya lebih luas lah, aktiviti kemasyarakatan kan. Aktiviti kemasyarakatan nak. Ya, maka di situ dan tempat mengembangkan dakwah Islamiah. Pada zaman Rasulullah SAW, segala kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa tersebut bermula dari masjid. Di situlah mereka berkumpul, berbincang serta merancang strategi tidak kira dalam apa jua bidang. Sebab masjid ketika itu satu tempat bangunan yang mana lapang dan boleh dibuat tempat macam-macam tak? Hari ini mungkin kita kata dah ada dewan orang ramai kan? Dah ada dewan Japerun, ya, dah ada lagi tempat-tempat lain, banyak lagi bangunan-bangunan lain. Tapi ya, fungsi masjid ketika itu, ya, dalam Rasulullah tu memang itulah tempatnya. Tempat berkumpul, tempat aktiviti kemasyarakatan. Dalam kitab Mu'jam Lughatul Al-Fuqaha dan Ahkamu As-Sajid menerangkan bahawa dari sudut istilahnya,
Masjid itu ialah tempat yang disediakan bagi mengerjakan sembahyang untuk selama-lamanya. Sebab tu status masjid ni dia tak hilang sampai bila-bila. Walaupun tinggal tiang, walaupun tinggal tapak saja, dia tak hilang status masjid tu. Ya. Kalau misal kata tempat tu tinggal tiang je, tak apa dah habis, bumbung semua dah habis, apa tak ada dah. Boleh lagi didirikan solat sunat tahiyatul masjid. Ya. Dah tak apa dah tinggal dah. Ya. Ya, contoh macam ni hari ni dah di Palestin. 148 masjid orang habis, rubuk kayak habis. Kan? Tapak dia 3 tapak ajalah. Ya, tak ada masalah. Esok kalau dah rata, esok dah bangunan dinding semua tak naik lagi, tiang semua tak ada, 3 tapak je lah. Bentang sejadah boleh dah buat solat sunat tahiyatul masjid. Sebab tu special ni masjid. Dia takkan hilang taraf. Ya. Az-Zubaydi dalam kitab Tajul Arus menyatakan bahawa setiap tempat yang dilakukan aktiviti ibadah padanya dinamakan dengan masjid seperti hadis di atas. Jika diperhatikan sejarah kewujudan dan kedudukan tanah persekitaran masjid pada masa dahulu berdasarkan definisi masjid dari sudut istilahnya, di antaranya ada masjid yang hanya berupa tanah lapang dan diberi tanda atau sempadan di sekelilingnya dengan mendirikan tiang-tiang yang dipacakkan tepat pada sempadan berkenaan. Jadi diletakkan dia punya pancang-pancang. Siapa yang memberi pengiktirafan, siapa yang layak untuk beri pengiktirafan, ini masjid, ini bukan masjid. Ya, penguasa lah. Bila kita sebut penguasa tu Jabatan Agama Islam lah. Jaim nak kerja dia. Kan? Sebab tu status masjid tanah yang lama dekat tepi sungai kan. Sampai sekarang dia tak tertarik. Memang kekal masjid. Walaupun ada masjid putih. Ada masjid putih tak? Masjid Sultan Abdullah kan. Tapi masjid yang lama tetap kekal. Ya, statusnya tak hilang. Ya, tak hilang statusnya itu. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Maksudnya hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk. Surah Taubah sebut. Sebab tu, kalau kita nak buat pemilihan EJK masjid, nak lantik orang masjid tak, ini dia punya guideline. Dan ini guideline dia. Dah ada siap. Jadi, pihak masjid boleh tambah siap kat luar tu. Buat besar-besar sikit. Ya, sebab hanya orang ini saja yang layak. Allah Ta'ala kata. Bukan Rasulullah kata. Allah yang kata. Ya. Hanya orang yang layak untuk membangunkan masjid ialah orang ni, yang sebut tadi ni. Pertama dia beriman, okey. Orang Islam tak boleh ya. Yang keduanya beriman pada Allah dan hari akhirat dan orang yang sembahyang. Ya. Sembahyangnya di mana? Di sini lah. Kalau sembahyang menculuk-culuk muka pun tak nampak, macam mana kita nak lantik macam ni tak? Sebab dia pun tak tahu haiwan masjid urusan masjid macam mana. Ya. Dan yang menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala bagi ciri-ciri untuk menjadi pihak pengurusan masjid ni orang macam ni. Tak takut melainkan Allah. Sebab di masjid ni tak ada orang audit. Ya. Tak ada juru audit. Di Kuala Lumpur dah buat dah. Sebab di masjid di Kuala Lumpur tu Allah sekali dapat surau pun dah beratus ribu. Yang kita masjid. Masjid sampai 10 juta pun ada. 8 juta pun ada. 3 juta pun ada. Kalau kita pergi masjid-masjid yang besar-besar yang aktif ni, kita tengok dia punya income bulanan 80,000 tu.
Kutipan Jumaat 20,000 kan. Kita tengok pun takut, ini masjid aku setahun punya income ni. Dia bulanan je. Tu yang berjuta dapat. Sebab tu bila orang macam ni, orang ni lah. Allah Ta'ala dah bagi dah guideline. Yang kita pening kepala tu buat apa? Ya, jangan pening-pening kepala. Guideline tu dah ada. Jadi untuk pemilihan pengurusan, tengok yang ni. Baca surah At-Taubah ayat 18. Bagi clear sikit. Sebab bila orang yang tidak ada kaitan dengan yang Allah Ta'ala sebutkan ini, dia tak hirau pun tentang masjid. Dia ingat masjid ni macam tempat kedai dobi contoh. Dia buka kedai dobi kot, mari kutip duit je lah. Mari ada apa-apa je lah, itu je lah. Dia tak nampak masjid ni sebagai tanggungjawab dia. Dan dia tak ada idea pun untuk bagaimana cara kita nak memakmurkan masjid. Nak? Kalau dia punya lepak kedai kopi, tiba-tiba lagi contoh ni, contoh tempat masjid lain, tuan-tuan, bukan masjid ni sebuah masjid. Kan? Yang bukan ahli masjid, dia jadi pengurusan masjid. Macam mana kita nak sembang tentang cara nak memakmurkan masjid? Dia pun tak mari masjid. Macam mana? You fikir tengok tuan. Kan? Jadi macam tu lah. Sebab tu biar pengurusan, tengok yang ni ayat surah At-Taubah dah clear. Bukan tak ada. Sebab tu kita punya pengurusan kehidupan kita ni, memang Allah Ta'ala bagi tahu dah. Ini dia panduan, ini panduan, ini panduan. Hatta nak cari AJK masjid pun ni dah sebut dah. Jadi apa yang kita pening kepala lagi lepas ni? Nak? Jadi orang macam ni lah, ciri-ciri macam ni. Kan? Yang penting dia ni tidak takut melainkan Allah. Kena ada sifat takwa. Kalau tidak habislah. Ya? Kalau masjid yang besar-besar lah. Macam-macam kes. Tak? Ya, sebab kalau income, bayang tuan-tuan, kalau satu masjid yang aktif, yang banyak penyumbang, ya, contoh kutipan Jumaat cukup. Kutipan Jumaat. Ya, katalah biasa kutipan Jumaat, ya, katalah dapat income, ya, kalau biasa dalam katalah 1,000 ke 2,000 income bulanan, mingguan kutipan Jumaat. Kalau orang yang mengira duit tabung tu tidak ada sifat takwa pada Allah, agak-agak dia boleh tak selit RM50 silahkan perekat dia. Sebab benda ni dah berlaku. Tak? Benda ni dah berlaku. Tiap kali Jumaat je, dia dah tahu. Duit 50 aku pegang. Orang kira 10 ni, orang RM5, orang ni agak 50 tak apa pegang. Muka dia je pegang. Contoh. Kan? Tengok hari tu duit 50 banyak, lebih 10 keping. Agak-agak dia selit dalam 4 keping jadi lah. Tak? 4 keping cukup lah. Letak bawah lutut dulu. Bawah ni, bawah bontot dia kan. Jangan nak bangunkan ini lah. Tiap-tiap minggu macam tu. Dah pernah ada kes macam ni kan. Jadi kalau tidak ada sifat amanah macam mana tuan? Tu yang penting kita kena ada sifat amanah tu. Kan? Jangan. Tambah pula kalau jadi ada masjid. Tak tahulah masjid ni, tak tahulah. Saya sebut je sebab saya dah cakap berdasarkan pengalaman. Orang cerita, orang sembang pengalaman masjid-masjid kan. Ada masjid lagi best. Kutipan tabung hari Jumaat, benda hari bawa balik rumah. Kira duit kat rumah. Tak tahu kalau masjid dia buat, dia dah tahu. Bukan pasal tak apa, benda hari kita kenal. Benda hari ke masjid kita ni dah 3 kali pergi haji. Kan? Umrah ni tiap-tiap tahun dia pergi. Oh, banyak duit lah. Kan? Bukan kisah itu. Masalah dia integriti. Integriti tak? Biar benda tu buat telus. Kenapa mesti kira di rumah? Kenapa tak boleh kira di sini? Kan? Tak cukup EJK ke? Jadi itu persoalkan. Kita pentingkan integriti. Sebab dia akan memberi fitnah nanti. Walaupun contoh benda hari tu memang seorang yang jujur pun tak ada masalah. Tetapi bila dia buat macam ni, integritinya hilang, dia akan menyebabkan diri dia telah terkena panah fitnah. Kan? Jadi kita nak elakkan, biar benda ni telus. Sebab saya cakap tadi, akaun masjid tak ada juruaudit. Kalau juruaudit ada, memang pening. So dia akan detail lah, kira. Jadi letih lah. Jadi atas faktor percaya. Jadi bila percaya, kita kena bersifat amanah. Ibaratkan kewangan, pengurusan kewangan. Itu satu. Yang nak jaga sungguh-sungguh. Sebab ni rumah Allah. Jadi kalau pengurusannya betul, jujur, ya, dia punya ahli-ahli pengurusan tu bertakwa, kita jangan risau. Makmurlah masjid ni. Ya, ramailah yang datang. Kan? Aktiviti pun kena, nak kita kempen, insya-Allah lah. Jadi tuan-tuan itulah ciri-cirinya lah. Ya. Itu dari Al-Quran. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Maksudnya, apabila kamu sekalian melihat seseorang yang sentiasa pergi ke masjid, maka persaksikanlah keimanan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini bersatu hadis dhaif. Keterangannya, masjid merupakan institusi yang penting dalam membangunkan masyarakat. Peranan masjid termasuk sebagai ejen untuk menyatupadukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan mereka. Masjid yang benar-benar berfungsi akan memberikan banyak faedah dan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, seperti dalam aspek pembentukan kerohanian, keilmuan dan juga sebagai pusat rujukan dan khidmat kepada masyarakat. Itu kadang-kadang masjid buat aktiviti, program, menyampaikan bantuan, ya, dia di mana? Untuk asnaf di masjid. Bahkan fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan ekonomi dan sosial. Justru dalam memupuk diri kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menjaga adab-adab ketika berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertamanya, niat kerana Allah SWT. Apa-apa sahaja yang hendak dilakukan, segalanya bermula daripada niat. Innama a'malu biniat. Kan? Tujuan kita datang masjid rumah Allah ni kerana Allah, tak ada faktor lain lah. Begitu juga dalam melaksanakan amal ibadah. Niatkan perkara tersebut semata-mata untuk mengharapkan keredaan daripadanya sahaja. Yang daripada Allah SWT. Yang keduanya, berpakaian yang bersih. Seperti mana firman Allah SWT, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Ya, setiap kali masuk masjid, pakailah pakaian yang baik-baik. Kan? Makan dah minumlah, janganlah kamu ini berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang yang berlebih-lebihan, yang membazirlah. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Innakum qadimuna ala ikhwanikum wa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fil nas. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا تَفَحُّشَ. Maksudnya, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu. Dari datang masjid, kita akan jumpalah dengan sahabat-sahabat orang kampung kita semua ni. Maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali dalam kalangan orang ramai. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Hadis Abu Daud, hadis ini bersatu hadis dhaif. Yang ketiganya, jauhkan diri daripada memakan makanan yang berbau sebelum ke masjid. Makan petai, jering, ya, kerdas, apalagi durian. Ya. Kalau makan pun tak boleh, tuan-tuan. Jauhkan diri dari makan makanan berbau. Petai, jering tadi semua tu. Kokok lagilah tak boleh. Benda yang boleh makan pun makruh. Tambah benda yang diharamkan, lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh kalau ni. Rokok lagi tak boleh lah. Bukan, sebab dia satu benda yang mudarat. Dan dia akan menyebabkan orang tak selesa lah. Duduk sebelah lah pada bau rokok kan. Padahal dari jauh dah bau dah. Jadi lagilah tak boleh. Jadi kalau nak juga pastikan lah, setengah jam ke sebelum tu belum. Kalau nak rokok juga, lepas tu lah. Kalau nak jugalah. Kalau masih lagi nak menyokong Israel, tak apalah, lepas tu lah. Lepas semayang, lepas solat lah kan. Tapi kalau tak nak sokong Israel, berhentilah rokok. Ya? Kalau nak sokong juga, kita pun nak macam mana kan. Sebab hak masing-masing kan. Kalau kita cakap pun, atas saya lah kan. Bukan dia ustaz pun, tak apalah. Kalau nak sokong juga, lepas semayang lah. Bagi masa kan.
Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah, ya'ni thuma, fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan dari pohon ini, yakni bawang putih, ya, maka janganlah dia mendekati kami. Sedangkan bawang tu tuan-tuan, dia ada manfaat dari sudut perubatan kesihatan, betul tak? Makan bawang boleh cuci darah lah, apalah, kalau bisul ke apa benda dah, bagus tak? Tetapi sebab dia berbau, Rasulullah kata jangan. Padahal bawang tu memberi manfaat. Itu saya cakap tadi. Kalau yang benda yang beri manfaat pun Rasulullah kata larang sebab dia berbau. Ini kan pula kalau rokok, memang lagi tak boleh lah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang keduanya, datang ke masjid bersihkan kasut ataupun selipar tak. Takut-takut kalau rumah terbijak tik ayam, tik apa, kita bukan perasan. Kena pula ada tik kebau, tik lembu lagi kan. Idza jaa ahadukum ilal masjidil fayanzur fa in ra'a fi na'laihi qazaran aw azan falyamsahhu wa yusalli fihim. Maksudnya apabila seorang daripada kamu datang ke masjid, maka lihatlah jika ada kotoran atau najis pada kasutnya. Kita bimbang tak? Kalau tiap tik ayam pun, dan yang berbau di mana? Di sekitar situ kan. Jika ada, maka hendaklah disapunya, dibersihkannya. Kalau Rasulullah padang pasir, sapu atas tanah je lah. Ya, kalau kita sini, kita boleh bersihkan dengan air, bersih lah kan. Dan dibolehkan bersolat dengan memakai kasut itu. Sebab Rasulullah tu semayang pakai kasut. Tengok pada tempat. Tak? Jadinya sebab dalam solat tu boleh pakai kasut. Jadi atas sebab faktor itu kena bersihkan kasut. Tapi dengan cara kita sapu dia atau kita bersihkan dia. Boleh dah bawa. Tapi macam kita, memang kita tinggalkan kita punya selipar kasut di luar tak? Tapi pastikan bersih juga. Takut-takut kita, kan kita pun tak sedar kan. Sebab itulah. Ya, kalau boleh bersihkan kaki. Sebelum masuk masjid lah. Kalau kita tak yakin kaki kita bersih. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi, hadis ini bersatu hadis sahih. Sebelum menuju ke tempat ruangan solat, masjid atau rumah Allah SWT, pastikan kasut atau selipar yang dipakai dalam keadaan bersih. Ini kerana jika terdapat najis atau kotoran dibimbangi, ia akan mencemarkan kebersihan kawasan sekitar tempat solat tersebut. Yang kelima, mengambil wudhu. Sebaiknya sebelum memasuki ruangan solat, pastikan diri kita dalam keadaan suci berwuduk. Ya, sebab tu kalau misal kata kalau ada urusan akad nikah di masjid, janganlah dibuat dalam ruang masjid. Dan kita pun nasihatkan, kita nasihatkan pada pada tuan-tuan yang datang untuk majlis hari ini, maka kami kita pun sebutlah, tuan-tuan, untuk adab masuk masjid, tuan-tuan perlu berwuduk dan juga solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau jadi cantik ada tempat khas untuk buat akad nikah tersebutlah. Ya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Maksudnya, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk mendirikan solat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka langkah pertama menghapuskan dosanya, langkah kedua mengangkat darjatnya. Dengan syarat berwuduk dari rumah, tuan-tuan. Jadi kita dah tahu hadis ni, kita mulai hari ni, janganlah kita niat nak wuduk di masjid, kecuali dah batal lah. Kita dah berwuduk di rumah, tengah-tengah jalan terbatal dah. Jadinya datang masjid wuduk lah. Tetapi sebaiknya kita lah, lepas kita mandi-mandi, kita berwuduk, datang ke masjid dalam keadaan kita berwuduk. Setiap langkah kita itu dihapuskan satu dosa, diangkat darjat kita. Tak nak tuan-tuan, nak free dapat pahala macam ni kan. Yang keenam, memulakan langkah masuk ke masjid dengan kaki kanan. Ketika memasuki masjid, hendaklah dimulakan dengan kaki kanan. Begitu juga apabila kita melangkah ke tempat-tempat mulia yang lain. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Maksudnya termasuk sunnah, ya, iaitu perbuatan Nabi, amalan Nabi lah. Ketika masuk masjid adalah dengan mendahulukan kaki kanan, dan jika keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, hadis ini betul hadis sahih. Ya, mulakan dengan kaki kanan. Kadang-kadang kita pun tak boleh, tak sedar pun lantak dah kaki apa masuk. Yang penting aku masuk masjid tak. Jadi rugilah kita, hilanglah pahala sunnah kat situ. Ya, masukkan dengan kanan, keluar dengan kaki kiri. Maksudnya kita pakai sepatu pun dengan kaki kiri tak. Yang ketujuh, membaca doa masuk ke dalam masjid. Hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika." Maksudnya, jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, bacalah doa, "Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu." Dan apabila keluar, hendaklah dia membaca doa, "Ya Allah, aku meminta kurnia-Mu." Kita masuk masjid, kita minta rahmat Allah. "Ya Allah, kau rahmatilah aku, Ya Allah." Ya, bila kita balik, kita baca, "Ya Allah, aku minta kurniaan. Bagilah aku rezeki, bagilah aku macam-macam kebaikan-kebaikan ni." Kita minta. Yang ke-8, memberi salam kepada ahli masjid. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ditanya berkaitan Islam, apakah yang terbaik? Tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Maksudnya kamu beri makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-6236. Jadi masuk ke masjid tu bagi salam. Tengok pada keadaan. Ya, misalnya dalam kuliah kita macam ni kan. Ya, orang dah mari lambat, siapkan Assalamualaikum Ustaz. Dah mengganggu dah jemaah lain. Dah orang tengah fokus dah. Jadi dia mengganggu. Jadinya tak perlulah. Ya, ataupun dalam hari Jumaat dia baca Yasin ke apa semua dah, dia mari lambat. Kan imam duduk tengah baru ni kan, bau Assalamualaikum dia habis dah, tak perlu. Ya. Nah, sekiranya masuk bagi salam sini, dia tak perlu dilaungkan. Kita masuk masjid, jumpa kawan, salam, bagi salam. Salam itu je lah adabnya. Bukan suruh melaungkan, bagi salam. Kalau macam tu, ambil mikrofon dia bagi salam je senang. Semua dapat dengar kan. Tak, baginya bukan suruh macam tu. Walaupun memang digalakkan kita beri salam lah. Ya, dan tak ada pula kita bagi salam ketika orang tengah solat kan. Jadi tak perlu semua macam tu. Masuk bagi salam tu ialah untuk individu, one to one. Ya, one to one. Jadi bukan itu untuk semua ya. Itu adab antara adab dia. Jika terdapat jemaah lain di dalam ruangan solat, sebaiknya kita menyapanya dan beri salam atau hanya senyum padanya sebagai tanda menghormati sesama muslim. Itu tujuan dia. Ya. Tapi kalau kita bagi salam mengganggu orang lain, buat kena marah, buat apa buat, kena kecam je kan. Jadi tujuan bagi salam nak mengeratkan satu rahim, bukan nak suruh kita dikecam. Adapun jika tiada siapa di ruangan solat tersebut, memadai kita ucapkan, semoga keselamatan bagi kamu dan hamba-hamba Allah yang maha soleh. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesembilannya, tidak lalu di hadapan orang yang sedang solat. Seperti yang dimaklumi, melintasi di hadapan orang yang sedang solat adalah tidak dibolehkan, bahkan haram. Ya, tadi sebut tidak dibolehkan, bahkan haram. Maksudnya adalah situasinya tersebut. Yang tak bolehnya bila mana orang dah sembahyang, kita ada ruang lain, kita boleh lalu, sengaja nak lalu pandai juga. Sengaja, tak ada sebab, ada banyak lagi ruang kosong. Itu jadi haram. Ya? Tetapi sekiranya ruangan tersebut kita pun kecemasan, dia nak terkucil dah ni kan, nak pergi bilik air, tiba-tiba ada pula si Mamat mana semayang depan pintu, aku tanya aku nak keluar dari situ lah, kau ni kan dah tak tahan sangat dah, tak apalah, cuba keluar lah. Tak, ya, ni emergency case dalam masalah lah kan.
Tapi sekiranya dia boleh keluar ke pintu-pintu lain terpulang lah tak. Ini jika tiada sutrah atau penghadang. Itu dalam tu lah dia sebut. Sutrah tu apa tuan-tuan? Kita letak kita punya kunci ke, tasbih ke, letak handphone kan lebuh pula. Kan? Letak handphone tak? Apple batu tak? Letak depan. Waktu duduk antara dua sujud ada lagi. Waktu sujud, bangun sujud, lebuh. Kan? Bagus. Kita pula dia sujud terakhir pula tu, sujud lama sikit, berdoa kan. Angkat-angkat kepala hilang tu. Ya. Jadi letaklah benda yang orang kata apa, benda yang orang tak ada tak nak ambil pun, tapi letak situ. Kan? Maksudnya antara kepala kita dengan itu. Jadi orang tahu itu kita punya border. Tapi dalam masjid mana kita punya border tuan-tuan? Tu dah ada dah semua. Jadi orang dah tahu lah. Tak ada sebab lah pula dari pasar nak melintas depan kita lagi. Dan ataupun kalau pun dia lalu, kita semayang di atas garisan tersebut, dia lalu di luar garisan, tak ada masalah lah. Dan tidaklah di isu kata hormat tak hormat tak. Jadi macam tu. Tapi sekiranya jenis orang kosong, tak ada, kita letak sutrah, letak benda untuk balik. Ini border dia. Maksudnya kalau kau lepas tu, tak ada masalah lah. Jangan lalu sebelum tu. Ya. Ini jika tiada sutrah atau penghadang. Dilarang sama sekali untuk lalu atau berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat, sekalipun solat sunat. Dalam hadis sebut, lau ya'lamul maru ma baina yadayin musalli maza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadaihi. Kalaulah seorang yang melintasi di hadapan orang yang solat mengetahui hukuman ke atasnya, nescaya baik baginya berdiri 40. Ya, arba'ina khairan, berdiri 40 daripada melintasinya. 40 apa tak tahulah, 40 tahun ke 40 hari ke. Ya, muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Maka dia sanggup berhenti lama. 40 minit ke 40 saat ke tak, dia berhenti. Maksudnya kalau dia tahu, kalau dia melintas atas orang yang solat ni tanpa ada yang saja-saja yang lalu tak, lebih baik kalau dia tahu dia punya hukuman dia, maka dia akan berhentilah biarpun lama kan, dia sanggup tunggu orang tu habis sembahyang. Abu Nasr menyatakan, aku tidak tahu adakah baginda Nabi SAW bersabda dengan 4 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Sedangkan dalam riwayat Al-Bazzar telah menyebut dengan 40 musim gugur atau dengan maksud 40 tahun. Maksudnya dia sanggup berdiri 40 tahun daripada dia tahu kalau aku melintas satu kesalahan kan. Hadis ini menunjukkan haram melintasi di hadapan orang yang sedang solat jika dia telah menggunakan tabir atau sutrah. Itu saya kata tadi, dah ada garisan-garisan macam ni, sengaja dia lalu dalam garisan juga. Ya, dan dia tahu saja. Ni kata salah ni. Kan di luar tak ada masalah lah. Sebab dia dah ada sepadan dia, kita punya soft-soft kita dah ada sepadan dia. Hadis ini menunjukkan haram melintasi di hadapan orang yang sedang solat jika dia telah menggunakan tabir atau sutrah. Tetapi sebaliknya jika tidak menggunakannya, maka ia tidak termasuk dalam larangan ini. Ya, batasan larangan untuk dilalui adalah seluas sejadah atau tanda yang biasa digunakan untuk tempat solat. Inilah kita punya tanda biasa ni. Namun begitu, perkara ini diharuskan jika dalam situasi darurat, iaitu jika tiada jalan lain yang boleh dilalui atau sekiranya seseorang itu solat di kawasan yang biasa menjadi laluan lalu lintas seperti jalur tawaf. Kan kalau di Masjid Haram jalur tawaf lah. Kan? Tapi di sini pintu keluar lah. Ya, pintu keluar. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak solat sunat ataupun sebagainya, baik hari Jumaat kan, hari Jumaat ramai orang kan, sebagainya, lepas solat Jumaat tersebut, kalau nak solat sunat, cari dulu ruang yang sesuai untuk kita solat. Pastikan kita tidak solat di hadapan pintu nak keluar. Kecuali kita masbuk. Kalau kita masbuk datang lambat, ya, hendaklah ada seorang yang prihatin tolong jaga. Situasi ini biasa kalau kita tengok di negara Arab. Di negara Arab normal. Kalau ada yang masbuk, dia datang lambat, dia sembahyang di pintu keluar dan dia sembahyang fardu, maka ada seorang akan jadi halang dan orang pun faham. Oh, dia tengah sembahyang ni, dia masbuk tadi tu.
Maka orang tunggu. Orang sanggup tunggu. Kalau tak ada pintu lain, dia orang tunggu. Tak ada masalah. Dan tak ada bunyi mengungut pun. Dah tahu datang lambat main depan pintu tu buat apa ke tak, tak ada. Tak ada isu pun sebab dia orang faham. Kan? Dia faham. Jadinya dia sanggup tunggu, tak ada masalah. Tak ada isu pun. Kan? Kalau orang belakang tu tengok-tengok, sorry dah dia buat. Sorry, ada orang semayang. Okay. Kenapa? Kan? Itu kita kan, tapi kita ni alhamdulillah sebab masjid kita memang lapang kan. Jadi tak ada masalah lah, lapang, mari semayang fardu ke yang pelapang ni, seronok, jadi senang, tak ada isu dah pun. Tapi masjid kat Arab ni penuh aja. Kan, semayang fardu dia penuh aja, itu jadi isu. Kan, maksudnya adalah orang yang semayang depan pintu. Macam masjid kita tak ada masalah lah kan. Yang ke-10-nya melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlisa." Jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka solatlah sebanyak 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ada 2 isu. Pertama, ketika kuliah, ya, sebelum dia masuk ke dewan, kan, ada pandangan kata cukup dia menggantikan dengan 3 tasbih. Tapi kalau ikut dalam hadis daripada Bukhari dan Muslim, dia tak sebut pun. Jadinya sekiranya ada kuliah ceramah dalam masjid, semayanglah dulu 2 rakaat kat luar tu sebelum masuk ke dewan dalam ruangan masjid. Ya, bukanlah kita datang terus duduk, sebab tu adab dalam rumah Allah. Rasulullah sebut semayang 2 rakaat. Tak kira lah kuliah tak kuliah pun. Okey, itu kuliah. Ya, kuliah maghrib ke subuh. Solat Jumaat. Untuk solat Jumaat, ya, dia ada azan pertama, dia ada azan yang kedua. Okey, sekiranya kita datang azan pertama, berdiri dulu, tunggu habis azan, sembahyanglah sunat tahiyatul masjid. Bagaimana kita nak tahu itu azan pertama, azan kedua? Tengok pada mimbar. Kalau imam dah ada, itu azan kedua. Kalau khatib dah ada, azan kedua. Kalau khatib tak ada, kosong, itu azan pertama. Senang kita tahu. Okey, sekiranya kita datang ke masjid hari Jumaat, azan yang kedua, tak perlu kita tunggu azan habis, terus solat sunat tahiyatul masjid. Ya, terus solat. Makanya, ya, terus solat. Sebab azan pertama tadi ialah azan menunjukkan masuknya waktu zuhur. Ya, azan kedua ialah azan nak bagi tahu orang cepat sikit datang masjid. Ni khatib dah mari dah ni atas mimbar, tak faham-faham lagi. Tinggalkan cendol nasi biryani kat luar tu. Ya, apa lagi? Cendol apa semualah, ABC kat luar tu masuk dalam masjid. Sebab azan dah kedua ni, prepare. Ya, jadi bila azan kedua tak perlu tunggu azan habis terus solat. Ini bagi orang yang ada ilmu. Kalau dia tak faham, ya, dia bila khatib dah bangun dah, kan, ya, bila khatib dah bagi salam, kemudian khatib dah bangun, khatib pun dah baca ayat, makanya ketika itu dia nak mayang sunat, kita nampaklah kedangkalan ilmu walaupun dia berpakaiannya hebat. Sebab mendengar khutbah tu wajib. Azan yang kedua tadi tu kan, dia sunat, bukan sunat pun, dia kata apa, sunat mutlak apa macam tu lah. Kan, maksudnya tak ada ni, tak ada apa-apa pun. Jadinya kalau datang azan kedua, terus solat tahiyatul masjid. Sebab mendengar khutbah tu wajib. Itu lagi besar daripada kita nak tunggu azan tu habis. Kecuali azan pertama, azan masuk zuhur. Itu kita kena tunggu sekejap, hormat. Azan masuk semayang kan, lepas habis bilal azan, baru kita semayang sunat. Itu tak ada masalah. Tapi ni cerita untuk azan yang kedua. Ya, datang azan kedua, dia tengok, khatib dah ada dekat mimbar, patutlah pun dia terus solat. Kalau orang tanya dia, engkau ni semayanglah lepas azan, nampak sangat kau tak pergi kuliah ni, kan, nampak sangat kau tak ni kan. Jadi itulah, ajaklah pun kempen lah mari kuliah, dia boleh dapat ilmu kan. Ajak kempen, kau tu lah kau datanglah kuliah, dengar dapat ilmu kan. Kita nak membaca, kita malas, nak membaca tak ada masa tak, mari dengar, tak ada telinga dengar, dapatlah ilmu kan. Nak membaca kan tak ada lah. Jadinya itu. Jadi kita faham, gitu maksudnya. Ya, sekiranya kita datang khutbah kedua, maka tak payah lagi solat sunat. Kau tunggulah sampai habis khatib baca khutbah, sampai Bilal dah qamat, kau mayanglah sama-sama, tak payah lagi solat tahiyatul masjid. Berdiri je lah, sebab datang khutbah yang kedua.
Ya. Jadi kita faham macam tu. Kemudian dalam solat Jumaat, ketika khatib sedang berkhutbah, janganlah kita tunjuk terlebih rajin. Time itulah khatib khutbah nak baca Yasin, nak baca surah Kahfi. Time itulah nak bertasbih. Khatib tengah khutbah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak payahlah nak tunjuk. Itu bukan tunjuk kealiman, tetapi menunjukkan kejahilan. Ya, itu bukan tunjuk alim, tunjuk jahil. Jadi kita kena tahulah, kan? Sebab mendengar khutbah tu wajib diam. Sahabat ketika Rasulullah berkhutbah, dia mencuit-cuit batu kerikil. Kan Rasulullah kan ada kapet kan? Semayang tak tanah. Jadi Rasulullah duk khutbah, dia duk cuit-cuit batu kerikil ni. Kan? Ingatkan main batu seremban. Taklah kan? Batu seremban pun tak ada lagi. Dia duk cuit-cuit batu kerikil. Rasulullah kata, berhenti. Kau dengar khutbah, jangan duk main batu tu. Sampai macam tu tak? Jadi itulah kata tadi. Jadi kalau main batu kerikil pun tak boleh. Tak payahlah tunjuk alim dengan nak bertasbih, nak baca surah Kahfi, nak baca surah Yasin. Ya, tak perlu. Kalau ada tuan-tuan, tegur terus. Bukan tegur dalam cakap pun tak boleh kan. Ya. Kalau ada tegur stop, dia tidak faham juga. Lepas solat Jumaat, jumpa dia, bagi tahu dia. Sebab kan, dalam hadis Abu Hurairah dah sebut, siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan perkataan diam sekalipun, maka gugurlah pahala Jumaatnya pada hari tersebut. Solatnya sah, pahala relax. Ibarat buat kerja, tak dapat gaji, tak dapat upah. Kan? Tak apa, itu kerja tak dapat upah tak ada masalah pun, pada tak apa, saya ikhlas. Tetapi ini pahala. Pahala Jumaat dia hari itu hilang, tak dapat, rugilah dia. Malaikat cuba tulis, tik kau buat, tapi pahala tak ada. Rugilah orang macam ni. Kan? Kalau kita bekerja di dunia, mungkin kita akan kata, tak apa, aku ikhlas. Kan? Bolehlah kata, tak dapat upah, tak apa, aku ikhlas je. Tapi ini pahala. Rugilah kita tak? Jadi itu tuan-tuan nak. Jadi atas faktor itu, kita kena jagalah. Ya? Pastikan ketika khatib tu, dia sedang khutbah, maka dia kena dengar. Kalau tidur macam mana pula? Tidur ni pun ada dua isu. Kan? Yalah sebab kita punya Malaysia ni khutbah kita kan semua mendayu-dayu. Kan? Kalau khutbah di negara Arab, nak menguap pun tak sempat. Sebab khatib bertempik. Tapi kalau di Malaysia, kalau khatib bertempik sekarang dah viral. Kan? Apa punya khatib menjuk kan? Bukan maksud bertempik tu kan maksud jerkah orang macam tu, tak. Tapi suaranya lantang, tegas percakapannya. Kalau kita berkhutbah tentang isu Palestin, isu kesusahan orang, takkan nak cakap dengan suasana lembut. Tuan-tuan, sidang Jumaat yang dihormati, saudara-saudara kita di Palestin sedang dibunuh. Maka kita hendaklah prihatin berbenda khatib macam ni. Nak khutbah pun fahamilah tajuk apa yang dibaca. Dan kalau tajuk tu berkaitan yang baca lembut tadi, bab suami isteri boleh lah. Kan, suami isteri hendaklah bertolak ansur dalam berkeluarga tak. Suami hendaklah, barulah boleh. Ini bercerita bab Palestin, bab perang, tiba-tiba cakap lembut, lemah macam mana, tak kena. Jadi kena faham lah tajuk apa yang dibaca dan intonasi suara kena jaga. Kalau ketegasan lah. Jadi bila orang tengok khatib tegas, tajuk pasal Palestin, patut khatib kita bersemangat. Betul lah tu, kenalah. Kan? Jadi tengok pada isu. Jadinya, ya, tentang tidur tadilah. Sekiranya dia tidur tadi, Jumaat, kalau dia datang di rumah, aku ni kalau lagi masjid, kalau khatib ni baca khutbah, aku tidur je. Itu mah hilang pada Jumaat lah. Sebab dia pada awal memang dia niat datang, dia nak tidur. Dia tengok khatib ni, mengaku tidur, memang hilang. Tetapi orang yang datang, dia datang di khutbah, dia datang di Jumaat, dia dengar khutbah. Tetapi sebab penat bekerja kan, jadi mata dah cekang-cekang tapi layu. Cekang-cekang layu tak? Lalu kepala pun hilang. Tak? Tunduk je tak? Orang belakang tengok kepala dah hilang lah. Makanya orang macam ni taklah hilang. Sebab dia berusaha nak mendengar, tapi dia buat penat. Apakan daya, dia cuba dah tahan nak dengar juga, tapi mata tu tak terangkat dah. Kan? Dia tu kata, time yang paling syok kita tidur ialah time khatib sedang berkhutbah. Memang best tuan-tuan. Nikmat. Tak? Padahal tidur tu bukan baring pun, duduk. Tapi dengan tidur tu, kena pula ada bunyi enjin sikit kan. Lagi khusyuk lah tak? Itu lah tuan-tuan nak. Jadi tentang adab di masjid lah. Ya.
InsyaAllah sebab dia pun perbahasan dia panjang tu anak. Jadi insyaAllah untuk nota yang ke sebelah dan ke atas, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Sesungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, segala kelemahan dan kekurangan itu saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan saya sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman, dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah.